Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Anis Nabiha binti Nur Disham dari ISMP Ekonomi Rumah Tangga semester 1. Nombor matrik D202020963338. Saya ingin membuat video demonstrasi tugasan amali akhir Masakan Timur. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah Masakan Timur dan saya ingin memohon maaf sekiranya video ini sedikit serba kekurangan. Jadi, saya ingin kongsikan resepi salah satu hidangan rasmi rakyat Malaysia iaitu nasi lemak bersama penyediaan sambal tumis dan ayam goreng berempah. Seterusnya ialah penyediaan bahan. Ini adalah bahan-bahan untuk nasi, bahan-bahan untuk ayam goreng berempah dan seterusnya ialah bahan-bahan untuk sambal tumis dan juga bahan sampingan seperti telur, timun dan kacang. Okey, mula-mula sekali kita kena sediakan ayam goreng berempah sebab kita kena perap selama sejam ataupun semalaman. Lebih sedap semalaman lah. Sediakan bawang besar, bawang putih, kupas kulit dan hiris kasar bawang tersebut. Sediakan lengkuas halia dan juga serai. Pastikan potong serai tidak terlalu kecil sebab kita tak nak rempah jadi halus, dan serai jugalah bermain peranan untuk menjadikan kriuk-kriuk rempah dan sedap. Masukkan bahan-bahan yang telah dihiris kasar tadi ke dalam blender. Masukkan sedikit air asam jawa. Ini bertujuan untuk ayam lebih lembab dan cepat masak. Masukkan air putih dan kisar hingga selesai. Kisar tu jangan kisar halus sangat, nanti rempah jadi halus. Setelah dikisar, tuang semua bahan yang kisar tadi. Masukkan cili kisar, serbuk cili, kalau tak nak pedas letak sikit je. Serbuk kari daging, serbuk jintan manis dan lada sulah, serbuk kunyit dan juga garam. Gaulkan bahan yang telah dikisar dan serbuk tadi sehingga sebati. Untuk aroma yang lebih menarik dan wangi, masukkan daun kari. Seterusnya masukkan tepung beras dan tepung jagung supaya bahan rempah lekat dekat ayam. Untuk menjaga kebersihan ataupun higien, perlulah memakai plastik ataupun sarung tangan. Ni saya tak pakai sebab saya tak ada sarung tangan. Nak kacau menggunakan senduk pun boleh, tetapi saya lebih selesa dengan menggunakan tangan. Disebabkan kita buat dekat rumah, dimaafkan, tak apa. Kalau kita di tempat kerja ataupun tempat umum, sepatutnya menjaga kebersihan. Okey, lepas tu masukkan ke dalam peti ais dan perap selama sejam ataupun semalaman. Sementara menunggu ayam diperap, jom kita buat nasi lemak. Okey, sediakan halia dan hiris halus potong julienne. Nak hiris bulat pun boleh juga, atas kreativiti anda. Sediakan bawang merah dan potong halus. Potong sehingga selesai. Seterusnya titik ataupun tumbuk batang serai. Carikan daun-daun pandan supaya senang dan mudah untuk diikat ataupun disimpul. Untuk menumis, masukkan sedikit sahaja minyak, masukkan bawang merah dan kacau sehingga naik bau. Seterusnya masukkan halia dan kacau sehingga sedikit layu. Masukkan serai yang telah dititik tadi dan juga daun pandan yang telah disimpul. Kacau semua sehingga layu sedikit dan masukkan beras yang telah dibasuh. Ni saya guna beras biasa sahaja. Kalau nak guna beras basmati pun boleh juga. Akhir sekali masukkan santan dan juga garam. Santan ni saya menggunakan santan kotak. Santan kotak sedikit pekat, oleh itu kita kena campur dengan air putih untuk cukupkan nisbah santan kepada beras. Kacau sehingga beras terkena santan dan tutup periuk nasi. Okey, tips bagi tak nak periuk nasi kotor ataupun terkena air buih semasa beras mendidih, sengitkan sedikit tudung periuk nasi. Jom sediakan bahan-bahan sampingan seperti telur. Rebus telur sehingga masak dalam beberapa minit. Goreng kacang. Tak nak goreng nak sangai pun boleh. Goreng sekejap sahaja supaya kacang tidak hangus dan tidak pahit. Hati-hati semasa menggoreng kacang kerana ia cepat masak dan minyak mudah percik kepada kita. Ni saya goreng sikit sahaja sebab dekat rumah saya tak berapa minat dan alergi pada kacang. Setelah siap, boleh diangkat dan toskan minyak. Masukkan ikan bilis dan goreng sehingga garing.
Setelah siap, angkat dan tutuskan ikan bilis. Seterusnya, jom kita sediakan bahan sambal tumis. Sediakan bawang Holland dan hiris kasar bawang tersebut. Bawang ini dapat menghasilkan hasilnya manis dan sambal akan menjadi pekat dan sedap. Seterusnya, bawang putih potong kasar. Kalau tak nak letak bawang putih pun tak apa, sebab setengah orang tak suka bawang putih. Seterusnya, potong kasar bawang merah dalam 7 hingga 8 biji. Saya akan kerak siap-siap ataupun potong halus-halus untuk bawang ataupun hirisan bawang Holland ni. Tujuannya untuk diletakkan ke dalam sambal setelah sambal siap nanti. Masukkan bahan-bahan untuk dikisar tadi. Masukkan sedikit air dan kisar sehingga cair. Masukkan bahan yang telah dikisar tadi ke dalam minyak yang telah dipanaskan. Kacau sehingga sedikit garing dan kekuningan. Selepas itu, masukkan daun pandan yang telah disimpul serta masukkan cili kisar. Gaul sambal tersebut sehingga sebati dan pecah minyak. Setelah pecah minyak, sekiranya sambal terlalu pekat, boleh tambah air. Kalau tak nak tambah air pun tak apa, tunggu sambal sehingga kering dan masukkan air sekali lagi. Masukkan serbuk bilis ataupun cube bilis dan air asam jawa. Seterusnya, masukkan gula melaka sikit demi sedikit dan rasa kemanisan pada sambal tersebut. Gula melaka ni rahsia untuk sambal lebih rasa sedap. Okey, setelah itu masukkan bawang Holland dan juga ikan bilis yang telah digoreng. Maaf, video tak ada sebab ingat dah rekod tapi tak ada rekod. Okey, kacau sehingga kuah pekat dan rasa secukup rasa. Sekiranya kuah terlalu pekat, anda boleh tambah air putih dan gaul sehingga sebati dan pecah minyak. Ketepikan sambal dan sedia untuk menggoreng ayam. Keluarkan ayam yang telah diperap di dalam peti ais sebentar tadi. Sekarang saya akan menggoreng ayam kaedah menggoreng minyak yang penuh. Untuk mendapatkan hasil gorengan yang sempurna, pastikan minyak yang banyak. Dengan cara inilah proses pemanasan akan lebih merata sehingga daging ayam akan masak sempurna dan tidak berdarah. Satu lagi tips kepada yang belum tahu, jangan letak ayam banyak sangat dan terlalu padat di dalam kuali. Ini akan menyebabkan minyak mudah sejuk. Pastikan api tidak terlalu kuat bagi memastikan ayam masak dengan sempurna. Andaikan ada yang terkeliru ayam yang belum masak ataupun sudah masak, dengar dan perhatikan minyak. Jika minyak senyap ataupun tidak terlalu kuat berbunyi, maka ayam sudah masak dan boleh diangkat. Setelah warna ayam keemasan, maka boleh diangkat. Saya suka yang gelap, sedikit gelap macam ni sebab tu warna gelap sikit. Atas diri masing-masing, suka ayam garing ataupun biasa sahaja. Telur rebus ini untuk bahan sampingan. Kalau nak potong telur, tengok cara dan perhatikan warna gelap di atas dan potong supaya tidak belok. Kalau nak potong kecil boleh juga, atas diri masing-masing nak potong macam mana. Potong semua telur sehingga selesai. Seterusnya ialah timun sebagai pelengkap hidangan. Atas diri masing-masing ataupun atas kreativiti masing-masing nak potong macam mana, nak potong belah panjang ataupun nak potong serong ataupun tak nak bagi bunga-bunga macam ni pun okey.
Hidangan nasi lemak sudah siap dan sedia untuk dihidangkan. Seterusnya, alas pinggan dengan daun pisang. Kebaikan daun pisang ni, dia berbau wangi tau. Letakkan nasi di atas daun pisang. Letakkan sambal di tepi nasi. Tujuan letak sambal dalam mangkuk ni supaya nasi tidak terkena minyak dan membengkak. Letakkan telur, nak letak 2 pun tak apa. Letakkan kacang tanah dan letakkan ayam yang kita goreng tadi. Letak dan susun dengan kemas. Hiaskan dengan timun dan letakkan ikan bilis. Hiaskan nasi dengan daun pisang yang dipotong kecil. Sekian nasi lemak dan ayam goreng berempah. Selamat mencuba!